Tanah air, Polis Diraja Malaysia dan Angkatan Tentera Malaysia ATM bekerjasama menahan 143 tekong dan 358 pendatang asing tanpa izin sejak 22 April hingga Ogos lalu melalui Ops Benting. Itu antara fokus berita langsung dari RTM Johor. Untuk itu, kita terus bersama Nur Akila Arbain. Silakan Akila. Baik, terima kasih Ifa. Baik, terima kasih Ifa. Kerjasama mantap antara Polis Johor dan Angkatan Tentera Malaysia ATM menerusi Ops Benting sejak 22 April lalu berjaya menghalang kemasukan pendatang asing tanpa izin parti ke Johor. Sehingga Ogos lalu lebih 143 tekong ditangkap, manakala seramai 358 parti diberkas. Ketua Polis Johor Dato' Ayub Han Maidin PC berkata polis dan ATM memfokuskan kepada isu parti sejak penularan COVID-19. Johor yang digelar pintu masuk selatan kerap menjadi laluan utama kemasukan parti berikutan jarak dekat antara Batam dengan Kota Tinggi. Menyedari situasi itu, polis dan ATM memantapkan penyusunan aset supaya tiada pertindihan. Dan kita akan membuat operasi berterusan konsisten bagi memastikan pantai timur kita, pantai barat kita selamat. Memang Johor ni mempunyai pesisiran pantai yang luas, 516 km, boleh bayangkan 220 belah sini, 270 lebih belah sini kan. Jadi amat luas. Bagi menghargai pengorbanan petugas Barisan Hadapan sepanjang negara menghadapi krisis COVID-19, 5 replika dihasilkan daripada 150,000 bongkah Lego. Legoland Malaysia turut mempamerkan kesemua mural berkenaan di pintu masuk taman tema tersebut. Pengarah jualan dan pemasarannya M. Tila berkata usaha berkenaan sebagai mengenang jasa pasukan Barisan Hadapan yang sentiasa bersemangat menjalankan tanggungjawab mereka. Jelas beliau, projek pembinaan mural disiapkan dalam tempoh 9 hari dengan kerjasama 40 pekerja Legoland. Tambahnya, Legoland turut menyediakan tawaran tiket masuk ke taman tema tersebut beserta potongan harga kepada petugas Barisan Hadapan. Kita menyumbang 3,000 tiket masuk Legoland dengan Sea Life sekali. Lepas tu kita juga ada about last 2 weeks ago kita launch campaign untuk Barisan Hadapan special rate untuk menginap di Hotel Legoland. Dengan masuk Legoland, siapa yang tak dapat tiket free tu dia boleh still datang dengan 50% diskaun. Replika itu dipamerkan sepanjang bulan ini sebagai tarikan kepada pengunjung ke taman tema tersebut. Peristiwa Bukit Kepong yang berlaku 70 tahun lalu tidak pernah lapuk dan menjadi antara peristiwa bersejarah negara. Peristiwa berdarah itu berakhir dengan 25 nyawa terkorban terdiri daripada 14 anggota polis, 5 anggota polis bantuan dan 6 ahli keluarga mereka termasuk 2 orang awam lain. Menyingkap peristiwa itu, wartawan Nur Azizah Rahman berkesempatan menemu Bual Ahmad Embong yang merupakan anak pengawal kampung yang turut menyaksikan insiden berkenaan. Ahmad Embong, 78 tahun, pada ketika kejadian berusia 8 tahun. Beliau yang merupakan anak Allahyarham Embong Lazim iaitu pengawal kampung menceritakan detik bapanya turut terkorban dalam pertempuran di luar Balai Polis Bukit Kepong. Pada tanggal 23 Februari 1950, seramai kira-kira 180 komunis datang menyerang pada awal pagi. Lebih kejam lagi, pengganas komunis turut membunuh kaum wanita dan kanak-kanak tanpa rasa simpati. Bunyi sapang satu das saja. Lepas tu dalam setengah jam baru bunyi kuat. Bum 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 bum. Tapi polis tak ada mau serah diri. Biar dia mati terus. Habis semua. Bapa saya dalam balai polis. Dia guard. Masa tu dia guard, kena guard dia. Jadi pagi tu baru dapat tahu kan habis semua. Ada ke semua orang dah kenal kan, semua tubuh badan dia orang kenal.
Peristiwa bersejarah tersebut turut dipamerkan di Galeri Bukit Kepong Muar. Ahmad Embong yang ditemui di kediamannya di Kampung Kecil Bukit Kepong berkata, Galeri Bukit Kepong menceritakan segala detik peristiwa yang berlaku ketika itu dan turut berbangga nama ayahnya turut diabadikan di galeri tersebut. Galeri 3 tingkat ini menyimpan pelbagai khazanah berkaitan tragedi Bukit Kepong sejak 70 tahun lalu. Menurut ASP Heraldry Pendidikan Muzium Polis Diraja Malaysia PDRM, ASP Muhammad Azuddin Baharum, galeri yang siap pada tahun 2016 membawa signifikan yang sangat besar kepada masyarakat sekitarnya. Ini adalah untuk kita mengenang jasa dan pengorbanan yang telah dilakukan oleh anggota pasukan polis ketika zaman darurat. Yang keduanya, dengan adanya galeri ini, ianya menjadi gedung ilmu kepada para pelajar, tidak kira sama ada di peringkat sekolah rendah, sekolah menengah ataupun di peringkat institusi pengajian tinggi yang menjalankan kajian-kajian ketika zaman darurat. Sejak dibuka, galeri ini menerima hampir 201,065 orang pengunjung dan segala maklumat berkaitan polis dan sejarah negara disusun dengan kemas. Pengorbanan pasukan polis yang berjuang habis-habisan mempertahankan balai, keluarga dan tanah air terakam abadi dalam Galeri Bukit Kepong ini. Nur Azizah Rahman, RTM. Sekian perkongsian dari Selatan Tanah Air. RTM Johor mengucapkan Selamat Hari Malaysia, Malaysia Prihatin. Kita kembali bersama Ifah di Angkasa Puri. Baik, terima kasih Akila.